Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita puji Allah. Marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi, panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjang umur, sihat tubuh badan. Allah bagi masa lapang, masa ruang yang boleh kita penuh di dalam masa yang lapang ini dengan pahala, dengan jadi kebajikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita solat maghrib dengan secara berjamaah, dengan kita i'tikaf di dalam masjid, dan sedikit kita dengar tazkirah. Mudah-mudahan dengan kita dengar ini akan menambahkan lagi yakin kita kepada Allah, tambah lagi ganjaran di sisi Allah iaitu pahala, dan lebih baik lagi kita nak iaitu redha daripada Allah. Ya, sebenarnya banyak perkara Allah bagi kepada kita dengan rahmat, barakat, pertolongan, dan banyak-banyak perkara yang Allah bagi kepada kita, paling kita nak kali redha. Redha ni bahasa Melayu kita ni Tuhan kena, Allah setuju. Dan kalau kita duduk di dunia sama tahu kita nak mati ni, tak kira pasal buat kerja kecek, kira bercara, Allah kena kita. Tu redha. Kalau kita kena ke orang, yang mana kita setuju kasih kena pada satu orang, ikut dia buat gapo kena berlaku, comel berlaku. Tu kita nak. Kita nak supaya kehidupan kita yang singkat ini, singkat yang umur hidup kita 50, 60. Kalau banding dengan umat Nabi dulu, panjanglah umur umat Nabi dulu. Umat Nabi Nabi Nuh 1000 tahun. Oh, panjang dah. 1000 tahun. Nabi Nuh sendiri tu dia berdakwah, mengajakkan kaum-kaum untuk beriman kepada Allah pakai masa 950 tahun. Masa berdakwah. Sia malai di dalam hal mengajak manusia kepada iman kepada Allah. Panjang orang zaman hari. Ada pun zaman kita ni, umat Nabi akhir zaman ni pandai sangat. Antara 60 70. Mana hidup kita yang pandai ini, wujud tu kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak Allah ganda. Kebajikan kita buat banyak diganda. Satu ya kebajikan kita buat paling tak ada lah 10 ganda. Paling tak ada. Kita baca Quran sepipi, dari sepipi hak ni tu berapa ayat, berapa huruf tu diganda belaka. Satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Ganda. Banyak ganda dah. Ada hari-hari yang banyak Allah beri kelebihan seperti mana malam nisfu Sya'ban. Allah banyak apung dosa. Dah. Malam Lailatul Qadar, siapa dia beramal betul dengan malam tersebut, seperti mana dia beramal berterusan 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau banding tahun kok lebih kurang 83 tahun lebih, kat kan 84 tahun. Tak berhenti radu, dah beramal tak itu. Ini kelebihan kita jadi umat Nabi, makna Allah gandung. Bahkan kita niat nak buat baik, tak buat lagi, niat saja. Tagi lepas pada kelik Isya tagi, lebih kurang dalam pukul 10:30, sama tara nak tidur, nak baca Quran boleh sepipi. Niat tu. Baik tak kita niat nak baca Quran? Baik boleh dah pahala? Boleh dah. Satu pahala boleh dah. Walaupun dah baca lagi, nak klik baca tagi lagi, tapi dapat dah satu pahala. Umat dulu dah gitu? Tak ada. Ini Nabi Musa ni. Nabi Musa ya tahu-tahu kata ada satu amalan tak ada nak buat lagi, bahkan niat nak buat baik, boleh dah satu pahala. Bila Nabi Musa tahu, Nabi Musa royak kepada malaikat Jibril. Mana ceritalah, wahai Jibril, boleh ke dak amalan hak niat saja tak buat lagi boleh dah satu pahala? Mu cerita kepada Allah supaya Allah bagi kepada aku atik amal tu dan umat-umatku. Katanya malaikat Jibril, tak boleh. Amalan ni hanya untuk Nabi akhir zaman dan umat-umatnya. Nah, kepada kamu dan umat kamu tak boleh. Hak ni khusus
bagi Nabi akhir dan umat dia. Mana niat nak buat baik, tak buat lagi boleh dah pahala. Satu pahala, satu ganjaran di sisi Allah ni khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih mahal daripada dunia ni dan isi kandungnya. Lebih mahal lagi. Satu je. Tapi masalah pasal tak nampak tu, habis kita tak berapa mana tu tak. Tak nampak, sebab dah lambat. Nak bakit di pada mahsyar dulu, kena timbal begitu gini, mana beribu tahun baru dapat balasan syurga. Jadi payah dan lambat. Tapi itu tak berapa mana gitu-gitu nak. Tapi kita nak ni dengan email lah. Bila Allah bagi kepada kita yakin tinggi, baik itu kita dengar tazkirah mengajar ni, ulama kata mudah-mudahan yakin kita kuat. Bila yakin kita kuat, walaupun perkara yang kita tak nampak seperti mana balasnya Allah, janji ganjaran gitu gini, tapi dah iman kuat, dia yakin. Gitu dia. Betul Nabi Musa minta dengan malaikat, wahai malaikat, pergi ceritalah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke aku ni jadi umat Nabi akhir zaman. Allah tu Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, minta dengan Allah supaya nak jadi umat Nabi kita juga. Kita umat Nabi Muhammad ni lah ana rasa. Okay, berasa biasa je. Berasa hebat tak kita? Berasa kedebel ke tak? Di pada mahsyar sikit lagi ni, orang hok duk sah pertama kali umat Nabi Muhammad. Beratus sah. Nabi sebut dalam hadis, di akhirat sana ada 120 sah manusia. Hitung tu 120 sah. Sah pertama kali umat Nabi kita. Duk sah pertama. Dah tak hebat kata. Mana bila umat Nabi berjalan nyung umat lain sepak lah kosum. Sepak. Mari dah dia orang hebat. Gitu. Nak ayat kehebatan. Mandang kita alhamdulillah. Terima kasihlah Allah yang mana melahirkan kita, bangkitkan kita jadi umat Nabi yang paling hebat, iaitu umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kita dah. Insya-Allah lah, mudah-mudahan kita dibaiki dari segi amalan, dari segi pegangan, dari segi akhlaknya kita. Hingga sampai kita masuk di dalam umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia boleh bersama dengan Rasulullah di sana. Karena di sana ada Rasulullah tak panggil. Rasulullah tak panggil. Walaupun kita umat Nabi di dunia, tapi di akhirat Rasulullah tak sama, tak bersama. Kerana ada masalah mungkin tak ikut sunnah, mungkin kita tak ikut ajaran dia, dia tak mengaku umat. Banyak ke Nabi sebut di dalam hadis, laisa minna, bukan puak kita. Makna Nabi tak mengaku umat tu. Laisa minna, Nabi kata tidak, bukan di kalangan kita. Orang mana tu? Orang yang maknanya hidup dia seperti mana orang lelaki walau dia orang wanita. Ini macam masa kita ada tua orang tino tapi pakai kedudukan nak jadi pok orang yatim. Orang wanita apa ni orang lelaki tapi kedudukan pakai dia perangai tikah laku seperti mana orang wanita. Ini Nabi tak ngaku umat tu pasal itu tu. Nabi tak mengaku umat. Di antaranya satu lagi Nabi tak mengaku umat, ialah orang tua tidak kesian belah kepada hak muda tak hormat kepada orang tua. Mana bi akhirat ana bakit sajalah. Tak masuk. Nabi tak mengaku umat ni makna tak masuk dalam jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati dan diredai daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. قال الشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka 10 balik bawah tu deh. Bila baris daripada bawah naik ke atas, lebih kurang duduk di baris kepak tu. Kita duduk belajar perkara apa ni? Sekarang yang haram bagi orang yang hadas kecil. Masa tak silap situ Okey. Situ dah. Perkara barang yang haram atas orang yang junub nekago dah. Orang junub terus ngaji orang junub tak habis lagi minggu lepas. Orang junub
harai atas orang junuk ni, apa kara hok minggu lepas ya? Ni kara. Pertama semaya, yang kedua tawah, tiga setuh Quran, keempatnya menanggung akan Quran, dan yang kelima membaca akan dia akan Quran jika satu huruf sekalipun kalulah dia kosak Quran. Itu minggu lepas. Nah, lepas tu hubung malam ni keenamnya berhenti di dalam masjid. Orang junuk tak boleh beradu dalam masjid. Lalu boleh tak? Lalu boleh. Tak boleh beradu. Mana kalau lalu seru pergi masuk bait itu tu, masuk bait itu seru tu bait itu ni, orang panggil lalu. Beradu tak boleh. Hukum haram. Lalu tu kita kena kira kek masjid ni setakat mana boleh bagi masjid. Dan masjid ni kira dibina ke kira diniat. Ya kena kira kat masjid. Ada-ada kita panggil masjid. Lah mana tak bila kata masjid. Ya tak kira dibina. Walaupun kita buat awang mutung gitu gini, tapi orang yang bina masjid tidak niat masjid, tak ada masjid. Walaupun sutai kapung bakak panggil masjid, maka mari duk mayai bakak apa. Tapi orang yang pengasah masjid tidak niat menjadi masjid, tak menjadi masjid. Bila tak jadi masjid, ia banyak perkara sakut paut dengan hukum. Nak iktikaf. Ada? Iktikaf. Maknanya orang yang nak tahiyat masjid, ia sakut paut tu. Orang wanita yang ada haid, orang lelaki junub, ia sakut paut dengan hukum. Mana masjid ni asalnya kalau kita ngaji di segi kelimuh, orang panggil kelimuh isim makan masjid. Asalnya masjid, tapi payah sangat nak baca masjid mudah. Nah, tempat orang sujud. Tempat orang sujud. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, masjid ni kena niat. Orang yang nak bina tu kena niat, aku menjadikan binaan ini masjid, baru jadi masjid. Kalau dia bina sahabat sudah tapi tak niat masjid, walaupun bentuk masjid, bukan masjid. Dalam mazhab kita, ada pun mazhab Ambali tu asal kata tepat orang duduk semaya bila masjid berlaku. Tak kira kita nak panggil surah, nak panggil bala, nak panggil berapa pun. Tepat orang duduk semaya, tepat orang duduk berhimpun ramai-ramai buat Jumaat, masjid berlaku. Walaupun surah, walaupun bala, bila masjid boleh i'tikaf, boleh maya tu nak tahiyat masjid. Nah, gitu. Adapun kita dalam mazhab Syafi'i kena niat. Kena niat dah. Dalam masjid ni dia kira sekat mana weh? Kalau bila niat kata kawasan ni masjid, sekat mana? Ni satu dewan orang panggil, satu petak ni. Tamu. Tepi lek tu ni kalau penuh dalam binaan ni, ada tak orang semaya tepi tu? Ada masjid kok. Tepi lek tu dah panggil piah. Sayak. Masjid kok. Patu lek bawah pada sayak tu, kalaunya penuh situ ada tak orang maya? Masjid juga. Hukum masjid. Orang tino nak pergi duduk nyata oleh luar tu. Hukum dia masjid. Malaikat tempat bina, tempat golik ke, kalau orang penuh juga, orang tak semaya mesti mana atas batas tu biar tu. Orang tak maya dah tu. Tu bukan hukum masjid. Bukan hukum masjid. Tu nak faham bab masjid, ada-ada kita nak faham dalam ni je masjid. Luar tu bukan. Tak. Luar tu hukum masjid juga. Dia kira tempat orang semaya. Bila penuh lipah dalam ni, luar tu orang maya juga. Lek sana pada pagar tu orang semaya juga. Hukum masjid juga. Malaikat ke tempat walaupun duk lekek masjid, tapi orang tak maya tempat tu. Duk dalam kawasan masjid, tapi bila orang penuh lipah secara mana pun dia mau tak maya. Mesti mana? Pak To'ang. Orang maya dak Pak To'ang. Tak maya. Orang maya dak bilik-bilik tempat orang duk berehat. Tak maya walaupun duk lekek masjid, maka tidak dinamakan masjid. Tu ada beza tu ni. Ada beza walaupun kata tahun ni kek masjid belakang ni kek masjid, tapi orang dak orang maya dak tempat tu. Orang tak maya tak nama masjid. Bila tak nama masjid kita nak i'tikaf tak boleh. Tak boleh. Bila lekek kawasan masjid haram pada hukumnya dah. Hukum dia haram. Itu. Lalu tu bila nama masjid haram, orang yang junub berhenti. Faham makna berhenti. Berhenti makna beradu. Tak kira beradu duduk dalam cacat ataupun beradu duduk dalam duduk.
Lalu tak apa ya masuk daripada pintu ni, tubik kat pintu ni. Masuk kat pintu ni pula dah, tubik kat pintu ni. Tak ada masalah, lalu. Lalu ada masalah. Tak bolehnya beradu. Beradu sekejap. Ataupun beradu duduk tengok. Oh, molek berita. Beli mana hukum haram. Lekat dia tak sedar. Kata dia duduk lah junub tu lain lah. Tak ingat kata tak mandi junub lagi. Masuk dalam sijik. Kau duduk besak berita. Besak lapung. Besak apa. Orang mari kata tengok lapung kipis. Lapung jadi gua tu. Tiap-tiap malam Rabu jadi orang tino bunyi tak dengar. Dia bagi baik lapung. Tak ingat lagi hak junub bagi adik tak mandi lagi. Orang harus bagi lapung gitu gini. Abah-abah tak ada mandi junub. Ayah kena tubik dengan cepat-cepat. Jadi masa dia buat kerja walaupun sejam 2 jam masa tu dia lupa tu. Tidak dibilangkan dosa. Tak boleh. Ni Tuhan baik dengan hamba dia. Bukan kerah bapak kita boleh laku. Silap kita boleh tu kita. Allah dengan hamba dia murah. Lupa nak buat guana. Dah lupa kita bai'at mudah lupa. Gitu. Ni masuk di dalam kata perkara yang haram atas orang yang junub nekara. Habis dah lah. Hati-hatilah. Beringatlah dan jangan lakukan. Kenapa? Masuk kata perkara yang dilarang dalam hukum syarak. Bila larang, kita pergi kacau buat juga, dosa kita. Dosa. Bila berdosa, bakit di akhirat sekiranya kalau tidak diampun oleh Allah, Tuhan nak ngikut jalan keadilan, azab. Masuk neraka juga. Berkata, kerana masuk neraka juga hari di dunia hari tu, nampak mari hak mau sijik. Tak ada mandi junub hari tu masuk dah sijik. Hukum masuk dah sijik je. Ni. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas itu sebelah kara. Ni khususlah bagi kaum-kaum ibu, bagi orang wanita. Kerana kita orang lelaki tak ada haid. Orang wanita lah. Khusus bagi orang wanita, orang perempuan. Bila mana dia datang haid dan nifas, sebelah kara ni haram hukum atas dia. Sekiranya kalau jadinya pergi buatnya pergi lakukan dengan sengaja dak royak ni. Sekira kalau dia tahu lagi pula dah sengaja sekelain biarlah aku nak buat juga walaupun tak boleh buat pada hukumku nak buat juga, hukum dia haram. Gapo dia haram atas orang yang haid? Pertama sekali sembahyang mutlakan, tak kira sembahyang gapo. Walaupun sembahyang fardu 5 kali sehari, semaya sunat kapit waktu, sunat tahiyat masjid, sunat duha, sunat isyraq, qadha kalipun hukum haram. Tak sah lagi haram. Kalau dia duduk dalam uzur, hukum dia tak sah semaya, padu pula dah haram tambah. Hukum haram dah bagi orang wanita yang duduk di dalam uzur. Kita panggil dalam uzur, dalam tak boleh semaya. Hukum haram. Lah. Pada anak-anak kita, dah dia tak tahu bab gini. Dia berasa kata cuci dah. Cuci sungguh ke tak? Bab haid ni, terduk yak sokmo-sokmo ngaji lepas dah, minggu dulu tu. Kena cek sungguh. Mana bukan kita tak boleh tengok di hot lapik tu. Hot pamper tu, loliek tu. Tengok pada kau tu cuci, tak ada tubik dah walaupun setitik, ia tak cuk lagi. Kena sapa air dalam tu. Sekadar kata seruah jari masuk dalam tu, hala kapah, hala ticu ke, hala ketebak ke, supaya kita nak tahu ada tak pergi darah dalam tu. Kalau kering dah tubik mari putih seperti mana kita hala, tu baru dibilang kata suci. Bila suci, kena mani akad hadas haid. Bila lepas pada mani akad hadas haid tu baru boleh mayit. Kalau tak begitu, hukum haram. Orang wanita yang di dalam haid, dalam nifas, hukum dia haram semaya. Tak sah lagi haram, dosa besar itu yang pertama. Yang kedua, haram atas wanita yang haid dan nifas itu tawaf mutlakan. Tak kira tawaf rukun haji, rukun umrah, tawaf kudung, atau tawaf nak selamat tinggal. Semua hukum dia tak sah lagi haram. Pas orang wanita lah, dia pergi buat umrah bukan boleh pergi semua. Kadang-kadang sekali seumur hidup.
Boleh ke tak dia nak pocok supaya tak sewi keluar darah? Dia mau tanya kamu. Pocok supaya nak menahankan daripada darah haid keluar. Kerana nak tari, nak tawah, nak gapo tu. Ulama beri pendapat, beri jawab pada boleh pada hukumnya. Cuma setengah ulama kata boleh serta makruh. Makruh. Boleh serta makruh. Boleh. Takut ke ada orang soal kata orang wanita hok pasal masa giwak nilah. Giwak umrah. Nak tawah, nak gapo tawah rukun tu dah. Tawah hok selamat tinggal. Boleh. Dia pocok darah supaya menahan daripada datang darah. Dan lagi haram atas orang wanita yang di dalam haid dan nifas tu apa nama? Ialah menyentuh Al-Quran. Haram sentuh Quran. Tepuh Quran haram dah. Ketina dah haram hukum. Sekiranya Quran saat ni duduk tempat molek lah. Seperti mana kita mengaji minggu lepas. Quran duduk tempat molek dah. Duduk tahgah. Duduk tempat tinggi. Comel dah lagi duduk tepuh main. Molek Quran ni hukum haram. Hukum haram. Weh? Dengar apa? Dengar boleh. Dengar tak apa. Dengar tak apa. Dengar orang baca Quran boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak boleh baca. Tadi orang abak baca tadi. Saat ni bak setuh. Setuh ni kita tepuh. Sama ada kita tepuh ni kulit Quran ataupun kulit luarnya, tak ada tepuh huruf kali pun tepuh di luar tak boleh. Ada setengah-setengah kita faham kata jangan tepuh huruf. Jangan tepuh ayat Quran. Tu bagi orang tak ada wudu. Ada pun orang yang di dalam haid, dalam nifas ni kulit oleh tepuh kulit. Dalam terosak ni tepuh sekera tepi tu boleh. Tempat lerang tu. Jangan tepuh betul huruf. Jangan tepuh betul huruf. Jaga-jaga dalam terosak dalam dia ada app Quran. Bila kita buka pas yang naik surah ni masa kita nak halih nak baca tu, jangan lebih kena atas huruf. Waktu mana kita tak ada apa nama asmaya. Jangan lebih kena atas huruf Quran tu. Setuh Quran haram dunia. Dan yang keempat, ada pun kalau kita nak jaga Quran daripada cuma bahaya, takut bakar, takut anak-anak kita nyelakah jijak Quran duk bawah, selamatkan tu pemengon pas akik dengan cepat-cepat tak pak dia. Walaupun kita di dalam haid, dalam nifas. Tengok pada keadaan lah. Takut kai orang ngaji, takut pula dah jadi doa-doa. Dah kena tu Quran duk bawah tu kerana tak ambil. Aku uzur. Nakik tu wajib nakik. Lebih lagi jatuh tempat mana bahaya, tempat cemar, tempat budak anak-anak kadang-kadang lebih kurang lagi ngaji Quran, ngaji malam-malam ke kelik mari tahu kose. Kita hok mokpok ni tengok Quran duk bawah ni kena hajar dah anak. Jangan tok ni Quran esok-esok. Kena hajar dah. Anak Quran ni ada di dalam itu kalam Allah. Kalam yang paling mulia sekali, tak ada lain, dah tak lain tak bukan kalam Allah itu Al-Quran. Quran. Kena tok molek, kena meliakan. La yamassuhu illal mutahharun, sebut dalam Quran kan. Tidak boleh menyentuh malaikat yang suci ni dalam haid. Suci mana? Haram kita sentuh juga kalau dengan sengaja. Dengan tak ada bahaya ke apalah. Dan yang keempat, menanggung akan dia saat ni sentuh ni nanggung. Nanggung makna bawa bibik. Bawa ke bibik ke kilik ke, junjung tak atas kepala ke, masuk dalam kata menanggung. Hukum dia haram juga berkaitan dengan Quran bagi orang wanita yang dalam haid nifas ni. Dan yang kelima, nyonya daripada perkara-perkara hak jadi haram atas orang wanita saat ni sebelah perkara ialah membaca akan Quran. Haram baca. Jika kosak Quran, ada pun kali dia baca bukan Quran, ada masalah. Setiap kata subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, boleh bagi wanita hak tak boleh nak baca Quran duduk dalam uzur, banyaklah zikir. Kata banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu semua masuk di dalam kata bagai-bagai zikir
yang kita boleh buat, boleh baca, tak mesti kata kena baca Quran, muka nak baca tak boleh hukum haram. Baca zikir. Tapi gitu pula dah setel kata, gimu. Uzuk boleh baca Quran, orang lain baca Quran lah kau, gimu. Nak baca tak nak baca. Baca haram. Haram. Mana setel? Setel yang pusing kita ni dalam ibadat je man. Oh bejo. Tengok kan mayat hak qada dengan hak sunat. Hak mana kita semangat? Cuba jawab. Semayat hak qada dengan hak sunat, hak mana kita semangat nak buat? Hak sunat, sabar hak qada hak sunat. Dah duk dengar fadilat hak mau sunat ning gini fadilatnya, sunat ning gitu fadilat. Berubah kat awak amalan sunat. Qada bertambung. Tak lepas hak sunat tu. Tak lepas. Bangunlah akhirat wapo pahala sunat pun tak lucu. Dah qada duk tambung. Hutang tak bayar. Mana? Pandai ni royak iblis. Setan dia pusing gitu. Dia kata mu ni tak ekat tahu. Mu tak tahu fadilat tahiyat masjid. Orang masuk dalam masjid semaya 2 rakaat gini fadilat kita. Relo dah. Duk ngaji, duk dengar cakap dah. Lepas tu mana? Wah. Apa je buat gitu? Tujuan nak bagi kita tak qada. Kita tak qada maya masuk kita umur 20, 30 dulu lah. Mana tak maya? Bertambung-tambung. Walah semaya sunat dengan semaya qada ada beza tak? Perbuatan ada beza tak? Maya qada dengan sunat. Ada tak beza? Betul tak? Cuba ya beza. Tepat tak supa betul mana? Rokok sama rokok tak? Tidak sama tak tidak? Ada sujud antara 2 sujud, ada tak tahiyat? Ada sama. Tapi apa kita pergi semangat anu? Tu tak wasa belak anu. Ni kita fikir, wano aku kalau mak sunat semangat, kalau qada tak berapa. Tu makna kita kena main dah demo, duk pusing dah demo atau qada. Itu apa ni? Sunat, sunat. Tujuan bila kita buat amalan sunat hingga sampai lucu qada, bangun di akhirat kita tak lepas ni. Tak lepas betul dekat hutang ke? Muka Nabi kata siapa dia yang maknanya semaya dia tak lepas. Iza saluha salhuluha sairu amali wa iza fasadat sairu amali. Bila semaya mu comel molek lepas iktiraf diterima, baru awak kira cara segala amalan lain. Bila semaya kamu tak diterima, tak pakai, maya kita tak ada, banyak lagi tak qada, hak lain awak kira dah. Maya kita sunat masuk dak lebu, tak masuk. Tak lepas. Ni nak tahu. Ada-ada kita ni baik masuk. Habis ulama kata haram kita semaya sunat jika qada kita duk banyak lagi. Haram. Semaya sah. Cuma haram. Haram apa? Haram kerana sepatutnya kita guna masa tu untuk qada. Untuk qada. Dah kena timur, dah kena buat masa-masa kita ada banyak dah qada. Jadi orang-orang wanita duk ayat ni. Nak baca Quran, katakanlah kita tak boleh baca hukum haram, zikir Zikir banyak, tasbih banyak, dah istighfar, dah kena boleh buat amalan-amalan hak baik, hak molek hak comel. Banyak buat itulah. Kerana hukum haram kita pergi baca Quran dengan niat Quran lah. Kalau kita baca Quran dengan niat berzikir lain, mesti mana hak kita royak minggu lepas nak baca 3 qul huwallah, 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kerana kita nak jaga diri kita daripada disihir. Malam-malam nak tidur baca syuk, sapuh di muka, sapuh di tubuh badan kita. Ini amalan yang dibuat oleh Nabi kita. Walaupun baca qul 3 qul hak ni Quran, tapi ikut sunnah, niat zikir lah, jangan niat Quran. Tak apa. Tak apa. Boleh. Baca doa itulah. Subhanallazi sakhkhara lana haza. Dah, waktu mana kita naik kenderaan. Ayat Quran tu. Tapi bila kita niat zikir, tak apa hukumnya, tak haram. Bunyi khabar orang mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran kat tu. Bila niat zikir kita orang wanita, tak apa.
Masuk di dalam kata kita berdoa lagu tu. Berdoa. Tu masuk dalam kata haram dah orang wanita yang baca Al-Quran waktu mana dia di dalam haid. Baca tu. Dan keenamnya masuk ke dalam masjid jika takut titik darah. Orang tino waktu mana di dalam haid dalam nifas, kita masuk dalam masjid hukum haram. Masuk saja, tadi royak berhenti. Berhenti dia dah bagi orang junub. Masuk tak haram, jangan berhenti. Hak ni masuk haram dah. Tapi kaitlah jika takut titik darah, takut titik. Masalahnya pian nak nikah tu. Pian nak nikah lah ni orang nikah di masjid. Bila nikah di masjid, orang hak juru akad nikah siapa? Wali. Ataupun wakil bagi wali tu Tok Imam. Orang hak juru terima akad nikah itu siapa? Zauj. Siapa dia? Hak nak jadi suami. Hak wanita mari tu, mari buat apa? Orang tina kena mari dak masjid. Kena mari dak orang tina hak nak jadi causau, kena mari dak masjid. Kena mari. Pasal apa? Nak tahu dia izin ke tak? Nak nikah bagi orang wanita, seorang anak-anak kita, nak tanya dulu. Orang nak akad nikah ni kena tanya dulu lah mana ni, aku nak akad nikah mu nak izin ke tak ni? Kena tanya dulu. Kalau dia tak izin, tak sah nikah. Anak-anak kita memang, ingat tu. Anak tino ada, yang memang mana orang mari, makna nak tanya, nak minta. Dah. Nak mini, nak nikah gitu gini, makna nak tepuh lah kalau bahasa kita kok nak tepuh. Kita kena tanya anak kita. Contohlah ada mari tanya anak kita ada orang nak pergi tunai orang kedak, rasa setuju, rasa nak, kalau nak minta nampak lagu mana. Kita hak jadi ayah, tak apalah, tak ada apa, nak tengoklah dulu, nak tanya anak kita. Tengok dia setuju ke tak. Kena kita tanya. Jangan hawa kita jadi ayah nak pekat oleh. Dah. Kena tanya dia izin ke tak, dia nak ke tak. Tak kena tanya anak kita. Alah anak kita tanya, anak kita nama apa? Ani. Alah dek ni. Ni orang mari tengok mu ni. Koseng ni. Ya nak kau mu. Koseng contoh, ada tak nama koseng lain di sini? Nama tu mu ke. Contoh saja. Payah contoh koseng. Ni nikme ni. Nikme mudah ni. Mudah. Hak nikme kena tawate tubuh dah dah. Nikme duk kena hangat ni kat mu ni. Ya hebat ya. Moh ya tepi hospital tahu tak tu. Bubuhlah kelah lagi ya. Kalau lah anak tina tu dia jawab atas nak Hana duk tengok lama ya nikme tu segak tu Kena juga dia. Boleh. Mana dia izin dah. Rolik ke kalau anak dara ya rakyat jawab dak. Senyap dak. Lah anak aku nak nikah mu ni. Orang mari tengok orang setuju senyap. Senyap tu apa hukum? Apa hukum senyap anak dara kita tu? Senyap tu Nabi kata itulah jawab kata dia no. Kerana ada sebut di dalam satu hadis al-bikru iznuha samanuha. Orang wanita hak dara ni, anak dara lah dok yang ni. Izin dia ialah dia senyap tu. Diri dia senyap, tak jawab agapo, tu dia izin dah tu. Walaupun dia tak jawab atau nak dak. Ya senyap ya. Lah ni nak nikah mu ni. Setuju ke tak? Nak ke tak? Ya senyap gitu. Makna ya izin dah. Pas kalau ya tiak macam tu. Ada juga. Ya tak nak nikah mu. Tiak. Tiak ni ulama kaji lagi tiak. Kena teh air mata. Sah teh air mata. Nak tahu air mata sejuk ke air mata panas. Tak sungguh. Dalam kitab Iqna' sebut. Kaji air mata nak darah. Air mata yang tah ni. Kalau sejuk, makna dia setuju. Kalau panas, dia tak ambuh. Tu kaji petang tu mu dalam kitab fiqh. Nak oyak air mata nak darah tu pun boleh buat kaji air mata sejuk, gini perasaannya, air mata dia panas, balas tu rasaannya. Itu lalu.
Bah kalau orang hujan ni, contoh. Orang hujan. Orang hujan yang mana nak nikah, wali nak nikah dia tu. Pergi royak ke dia. Kena ya izin hak ni kalau ya senyap kata aku nak nikah mu ni. Lah ana mu nak kedak nak nikah ni itu, wei drama tu. Contoh. Sat ni ni wei drama pula. Nah, ya waknya tak sah nikah. Kalau ya senyap lah tak sah nak nikah. Orang bujang mesti kena jawab. Tak apalah nikah. Mau setuju juga. Amo duk kenal lama dah kat web drama tu. Contoh dah. Baru boleh. Gitu. Habis tu orang wanita masa nak nikah walaupun dia di dalam haid, dia kena mari juga tapi kena duduk luar. Kerana orang nak akad nikah kena tanya dia dulu. Lah ni aku nak nikah mu ni, mu izin ke tak? Dia kata izin tak apalah. Boleh. Gitu. Tapi bila masuk duduk dalam haid tu tak boleh masuk les sijik orang wanita tak boleh masuk les sijik, hukum dia haram, kena duduk kat luar tu. Tapi lah ni orang tak akal apa dah. Orang tina lah ni tak malu. Cangok duduk tepi ni, cik boleh nak duduk tarik bawah tak email, cik boleh. Orang tina tak malu lah ni dah, orang wanita lah ni tak malu. Allah ambil hari tu, ambil hari tu dah. Ambil 20 tahun lepas, 30 tahun lepas dah. Ya ambil orang nikah, orang tina duduk mana? Pergi orang nak akad nikah, ya ada capur duduk dalam majlis. Tak, ya duduk dalam bilik tu. Duduk dalam bilik dia, hala, pala tubik jari-jari. Ada tok tua hak tina hala tubik. Nikah dah gitu, nikah dah gitu. Gitu kan tak? Mana malu, orang dulu malu. Hak tina hak nak dicau-sau tu. Duduk dalam bilik jauh, tak nampak mata pun. Malu. Learning. Duduk berepek gitu dah. Walah tak akad nikah lagi. Bila tak akad nikah lagi, bukan bining lagi tu. Moga tak akad lagi. Tiba-tiba duduk berepek dah. Hukum haram. Dalam sijik dah tu. Tolong royak lah. Tolong sapah. Mu tak nikah lagi dua ni. Tak akad lagi. Bukan laki bini lagi. Bila-bila bukan laki bini. Tak boleh duduk teratur gitu. Mana tu suku tu. Belah. Kita tahu lah, jangan turut sangat arahan dunia. Lah ni orang turut arahan dunia. Apa arahan dunia? Kerasa. Yang tengok dalam Facebook je lah, duk tengok dalam TikTok. Yang nikah buat baik ni weh. Bahaya akad nikah duk sekali. Ada duk tunjuk ke sebelah tu, sebelah Indo tu. Tina duk gini dah. Ya teh, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin yang tersebut itu. Hak Tino cayo, hak Tino duk tepi. Mana tak ada malu. Lepas tu takut kayak gitu gede ikut. Balah-balah temu tu. Kena duk suku. Tino duk luar. Jadi macam-macam tu banyak hak yang panggil terikut. Siapa kata kita tak sedar. Zaman hari tu kalau mini biasa nak. Besar-besar sebenarnya zaman kita dah orang mini zaman hari tu. Biasa ya. Kabar-kabar bunyi kata, jangan tunai orang dah. Tak tahu tunai biar mana tau. Cu zaman lo ni mini 3 T kata bah. Tak gitu. Mini 3 T dah kata bah. Pon nak nikah dah. Hak tina cuk causa hak yate selik dah keris. Siu. Tak mini tak nikah lagi baru mini. Hani nak oyak atau kita ikut. Tu gi. Sudah kata apa tu sudah ada akad nikah gitu gini. Saleh ke? Saleh pada saleh jamai hari tu cium tangan ya. Puak hak tina cium tangan. Orang panggil bata wuduk, bata amal. Lah ni cium dahi memang. Tengok. Ya kau gira tu cium dahi. Puak. Sikit lagi boleh setahun dua lagi cium hidung, Puak. Sampai 20 tahun lagi tak tahu boleh jadi cium mulut lemaknya. Allah orang itu. Itu panggil arah dunia. Kerasa orang terikut, orang tak akal kamu. Betul dah Nabi kata gitu dekat-dekat nak kiamat. Orang pergi agama mesti mana pergi baru api. Mana payah nak pergi agama. Menyebabkan bila ustaz royak gini, ustaz borang. Tu jangan hari tu, jangan lo ni dia mau pakai mana dah. Ada tak kelima-kelima gitu. Ni mata akal. Ni kita royak ni ngepek demo kan. Ada je pakai ya mai. Gitu kan tak.
Tak apa kita royak hak agama, dia mau nak bakar saya bakar emo gitulah dah. Bukan tak susah apa, bukan ataupun kita royak dia mau tak akal, kita klik tagih halau perut pasal dia mau tak akal belaka dak tidur nyerah kau. Gitu mana. Sabar jelah kita ni. Tu lah nak beritahu keadaan zaman kita ni. Jadi terikut sangat pasal nemu. Kadang-kadang kita tengok Allah, ya. Allah kok pergi dah. Nak sebut sangat-sangat pun takut kena sangat atas kepala dah. Gitu lah. Ni. Sebenarnya duk cara bab orang Tino masuk lah sijik ya habis apa kok mini dah ni. Daklah kebetulan. Asal nak royak han nikah sat ni. Bila nikah di masjid, orang wanita hok mari nak beri izin kepada wali han itu. Pada wali yang nak tanya, wali yang nak akad nikah dia tanya dulu, katalah ana mu benar tak aku nak nikahmu, dia kena tanya. Duk luarlah, jangan masuk dalam masjid. Kalau masuk juga dalam masjid bersama juga dalam majlis, hukum dia haram sekiranya dia kalau di dalam haid, dalam uzur. Tapi orang nak nikah ni dia kena kaji dah sebenarnya. Kita hak jatuh hari kita nak nikah, puluk nak buat hari apa kena kaji dah. Kena kaji atas hari ni, tepat ni uzur hari kedua. Kena kaji lah boleh. Kena kaji lah. Ni tak kaji ikut nikah. Kena tahu dah masa ni dalam bulan ni golek ke mari ni 4 hari 5 hari. Mana kenyuk dulu nanti nikah apa-apa dah cuci sikit. Ni duk nikah biar-biar tak boleh mai tu gak malam hari ke duk klik-kelak gi mari. Teguana me tak ada tidur ke me? Boleh buat apa ni? Saja juga. Kena kaji kok. Mana nak nikah letak hari gapo, pak apa wilpah pada cawak dia uzur tu. Kaji. Gitu dah. Dan lagi pula dah yang ketujuh, berhenti di dalam masjid. Sanilah. Berhenti di dalam masjid. Sani masuk. Harai dah berhenti, harai lagi lah. Ya royak hok masuk dalam masjid hukum dia harai, takut titik. Ngerti? Takut titik darah. Adapun kalau dia lalu di dalam masjid, dia bakal cawak dah, bakal mana belak oleh dah, tak titik cerak. Boleh. Boleh lah. Boleh lalu. Tapi kalau lah dia tak akan gapo dia lalu dengan gitu tengah-tengah darah duk tubik, bimbang takut nilai kok boh titik dan sejik, hukum harai lalu. Hukum lah harai lalu di dalam masjid. Dan yang ketujuhnya berhenti di dalam masjid bagi orang wanita haid nifas tadi. Dan yang kedelapannya puasa mutlakan. Harai orang wanita puasa waktu mana di dalam uzur ni, dalam haid nifas ni. Walaupun 1 minit, 2 minit kali pun dia niat puasa, hukum harai. Contoh lagu mana niat apa ni puasa 1 minit 2 minit gini contoh. Dia dah puasa dah daripada pagi subuh lu. Apa tengah hari sampai tari gelahu asar petang dah. Bos apa lepas pada asar lebih kurang ada lagi 15 minit nak masuk maghrib. Oleh ke 15 minit nak masuk maghrib kelewat kau dapur lah. Bersiap ikan lah, bersiap ulai lah, nyasak gitu gini bubuh manis, bubuh gapo. Bawa di dalam makuk gitu gini siap. Tengok je lebih kurang ada lagi 5 minit. Ini panggil abang dia, abang masuklah dalam belah-belah. Baca Yasin ke, baca Kulhu ke, tahlil ke apa nama. Waklah belah-belah. Tengah-tengah duk buat gitu gini. Budak wairungnya perai mutu berong. Regah apa? Kejut budak wairung berai mutu ni. Tubik darah. Tubik darah cik, tubik sikit. Tubik dalam 2 titik. Dia kata keluar darah lah budak ni kejut dak akik tayang mutus sini. Atau mana? Biarlah dalam 5 minit bos salah pun nak puasa juga. Harai hukumnya. Hukum dia harai. Kalau dia niat kata nak puasa juga. Adapun kalau dia niat, batal lah puasa aku hari ni. Tak apa. Tak mesti kata bila pah tubik darah, kena melompat masuk dalam dapur, buka tujing, minum air. Tak mesti. Tak ada kena beradang-radang masuk sebab buka air, buka puasa makan. Tak. Dia dengan sebab keluar darah tu puasa dia batal dah. Batal dah puasa dia. Tak ada kata kena masuk minum air, makan nasi habis. 10 huyuk 2 huyuk dah lah.
Cuma kita ingat tu, tak usah lah aku gini. Tak apa dah tu. Tidak. Bagi orang wanita, bila mana di dalam haid, hukum dia haram puasa. Haram. Kacau juga kita nak tebang belalah ada seminit dah nak buka, nak puasa juga. Haram. Tak sah lagi haram. Lepas tu dia kata, rugi kita puasa daripada pagi sampai gelap. Ada 2 minit, 3 minit dah. Orang nak bang orek, batal puasa kita. Tak batal pahala. Batal puasa je, pahala tak batal. Pahala boleh penuh. Untung jadi orang tino. Amen. Kita jadi orang tino, untung mana, biar mana, hari mana ia tak boleh puasa tu. Pahala boleh. Dalam sebulan ia tak boleh puasa 4 hari, 5 hari. Pahala boleh penuh. Dah boleh kat mana pahala tak puasa? Boleh pahala tak puasa tu. Muka wajib tak puasa kan? Haram puasa, wajib tak puasa. Apa? Bila amal ngikut hak wajib, boleh tak pahala? Boleh. Habis orang wanita tak puasa, boleh pahala. Habis. Atau utuh. Sikit lagi bila ia qada, pahala suku pula. Bulan Ramadan tahun lepas, tak puasa 5 hari, ya qada. 4 hari, 5 hari. Boleh pahala suku, ya qada. Hak masa ia tak puasa dari bulan Ramadan, pahala suku. Pahala tak puasa. Kita kalau tak puasa bulan Ramadan, ada pahala. Ada. Atau kalau kita musafir hari ni, bila musafir harus buka dah. Bila kita musafir, boleh kita buka puasa. Tapi syarat musafir kita keluar waktu subuh. Belum pada subuh kita tolak dah. Turun daripada tangga dah, tolak dah. Pada hari tu tengah-tengah berjalan ni harus, bukan sunat, harus kita tak puasa, berbuka puasa dengan hal dia. Boleh atas nama musafir. Bila habis bulan puasa, wajib qada. Itu dah. Muka Tuhan royak dah. Dalam Quran. Mana hak semdah takik. Kuntum maridan aw ala safar. Nah, sakit ataupun dalam jalan ni, dalam musafir. Maka boleh buka puasa. Nanti ganti hari-hari yang lain. Dan yang ke-9, menyerah dirinya bagi isteri haknya, bagi wanita saat ni, bagi suaminya supaya mewati akan dia. Tak boleh serah diri Orang Tina ada tak boleh tabir? Ada kok? Dengan orang Tina jangan serah jangan serah. Abang tu mari tak boleh. Mari ke mana abang tak boleh maya ni? Abang ni tak reti, abang tu hak mu. Kalau orang boleh maya awak tak ada ya kita. Bawa kita boleh malam maya kok kelewat apa kucing. Ini belik kok kaki. Boleh. Jangan beri. Kalau beri juga haram haram. Menyerah diri dengan makna bersetubuh itulah. Tak boleh. Hukum dia haram. Kita pas-pas hari acak dah nak buat gitu. Tak tahu atau haram ayah mai. Hukum dia haram. Pas nak buat guana ni. Ulama kata kita kena bayar ganti 1 dinar. Bayar harga perak. 1 dinar. 1 dinar kalau duit kita share ni gak lebih kurang 200 kub. Apa kali bila nak katakan ada berlaku zaman hari tu lah. Ni juga dah zaman hari tu. Zaman dulu. Nak bayar tu. Sunat bukan wajib. Sunat kita bayar kaprap. Sekiranya kalaunya berlaku setubuh waktu mana darah duk tumbik kuat tu, kena 1 dinar lebih kurang 200 kub. Kalau di hujung-hujung 100 kub. Harga kaprak. Haram hukum dia haram. Tapi bukan dosa zina. Bini kita situ cuma haram pergi buat tu. Pergi buat masa dilarang oleh Allah kan? Apa ni? Fil mahid tu hasbuk dah. Jangan kamu menghampiri wanita-wanita kamu waktu mana mereka wanita itu di dalam haid. Dalih. Dengan makna setubuh. Tak boleh. Dan lagi pula ada haram bergurau-gurau dengan suaminya, suami isteri bagai antara pusat dan lutut. Boleh gak mana kek tu jangan tepuh. Antara pusat dengan lutut jangan kelewat. Lain pada tu ikut demo lain pada tu. Lain pada pusat dengan lutut hanya tepat lagi suih hanya pergi ke kau notik. Di antara pusat dengan lutut waktu dalam haid doyak ni haram. Haram wanita menyerah diri satu,
Haram wanita saat ni bergurau-gurau dengan suaminya bagi antara pusat dengan lutut waktu dalih haid. Dalih. Orang hak yatim ni nak pergi main gelewak petak-petak anu tak boleh, hukum dia haram. Nak pergi buat gosok bohong apa nama dah warna haram. Boleh awak dah apa haram? Kalau jimuk tak apalah, hak ni nak petak oleh kok. Kau mana boleh haram? Kerana masuk di dalam syadduz zara'i. Pongkang. Kerana golik kalau lah main cirosok gitu gini, golik nak lerek. Golik nak lerek. Penat, dia panggil penat. Penat tu bahaya. Habis orang tua kalau lah timba kita tak ada mahir mana, jangan tok di biral lagu. Itu cebok air lah timba seru pasal mandi lagu jamai hari tu. Air ada lah timba. Tok bawah selamat. Ni kita tok di biral. Gagal orang tua, jangan tok di biral, jangan tok di biral, nama jatuh. Supaya tak ni. Jangan petak bohong, nama jatuh. Takut lagi. Bahaya tu memang. Nampak tak bahaya lagi tu. Kena kau tunjuk gambar lalu. Nampak nengu lagi tu. Golek ke orang ibarat dengan lagu tu. Lagu lagi timba lagi tak bahaya tak tahu. Dengar kerek dengar gapo jangan duk kelewat kok birak kau ke. Ni hukum dia haram ni. Kita main hidup petak bagi antara duk pusat dengan lutut dia tu haram. Pada mau tanya pula. Orang tino kita nak petak bagi antara pusat dengan lutut kita hukum haram ke tak? Orang tino kita saat ni kita nak petak dia hukum haram waktu dah haid ah. Orang tino dia nak petak kita antara pusat dengan lutut hukum haram tak? Jawabnya haram kalau kita mari haid juga. Kalau kita mari dak haid, ada hari tak haram ah. Ikutlah nak petak ke nak jetik ke nak buat apa lah hagilah. Gitu. Takut kena mau tanya. Muka sebelah kan. Mana kita nak tik tak boleh ni. Orang tina kita waktu dalam haid. Pas orang tina boleh tak tik kita. Tengok. Kita duduk mana. Kita tak ada mari haid, tak ada masalah. Boleh. Ikut mana lah situ. Weh? You nak lagi Datuk. Nguruk tak apa nguruk. Boleh. Nguruk main ringgit, main orang belakang dah, main orang tekak, pening gitu gini, kepala lek belakang gitu gini. Tak apa ada masalah nguruk. Cuma jangan lerek ya. Dah. Lerek dengan cepat-cepat lah. Akik cepat-cepat timur tu. Habis tu ya royak je awal-awal jangan kelewat mula ke. Bersentuh tu bergurau-gurau tu makna jangan kelewat tu. Jangan kelewat di mula-mula. Hukum haram di situ lagi dah. Nah, bimbang takut jatuh saat ni lah. Ada panggil masuk dalam kata sadduz zara'i. Bimbang takut jadi telajak, gitu dah. Kau jaga. Ada duduk jauh mula selamat dah. Tapi payah pula. Ada sahabat Nabi SAW tanya, "Ya Rasulullah, waktu mana isteri-isteri kami di dalam ketika duduk uzur ni tak boleh maya ni, jadi tidur malam-malam sejuk ya Rasulullah." Sahabat pun ngadu juga pada Rasulullah. Rasulullah kata tak ada masalah mu nak tidur sekali pun. Bukan suruh tidur suku. Tidur sekali boleh. Berapek boleh. Makna tepuh tak apa. Bukan atas hawaya tak boleh maya kot. Kena tidur katai suku kita suku. Kena ambil batas tak tengah. Tak. Tidur sekali ya. Cuma tak boleh Tuhannya. Tak boleh. Apa ni berlaku setubuh dan mukaddimah. Mukaddimah bagi setubuh saat ni itulah bergurau-gurau. Makna menyentuh ataupun mukaddimah tu ya haram. Adapun kita tidur peluk dia ya peluk kita ada masalah. Yang ambil pala dia tak atas pala bau kita pun ambil tak pas pala dia ada hal. Itu. Itulah pasal tak sudah cari jalan lain banyak benda lagi boleh buat. Banyak yang lain kan celah tiok. Bukan tu. Itu memang.
memang suka. Dah banyak lagi tempat. Bukan situ soyo. Kayak itu. Anak pandai dah tu tak kata anak juga kena royak suluh gambar sosok tu. Bagi ni golek kita bahas aku. Mungkin hak cuk situ soyo. Ada pun lain pada tu ikut. Karena Allah Taala kata nisaukum harsul lakum. Isteri kamu tu adalah ladang bagi kamu. Duklah nak buat macam mana cuma bila masa haid situ saya hak tak boleh. Lain dah tu boleh. Lain dah tu boleh. Anda pandai lah. Apa tu masuk dalam kata perkara yang diharam atas orang wanita yang di dalam haid nifas. Dan yang kesebelahnya niat mengakad hadah besar waktu mani. Pia mani ia niat akad hadah besar. Ada pengalian mani untuk nak bersih, mani untuk nak bersejuk-sejuk, tak ada masalah. Takut bahaya kata, tak boleh mani pula. Kita orang tina duduk dalam haid, dalam nifas. Bukan tak boleh mani. Boleh mani. Mani boleh. Mani untuk nak bersejuk, mani untuk nak bersuci. Tak ada masalah. Tak boleh. Tak bolehnya kita mani. Bila-bila mani niat aku mengakad hadah besar. Aku mengakad hadah haid. Hukum dia haram. Karena selama mana di dalam haid, selama mana di dalam hadah nifas, tak cuci, tak kering lagi, kita akad hadah. Hadah tak terakad, ada situ. Gitu. Hadah tak terakad, ada situ. Habis situ dulu masa pun banyak dah. Faslun fil istinja. Minggu rapat kita ngaji bab istinja pula. Istinja iaitu cara kita membersihkan najis. Cara kita basuh berak, basuh kecil lah, kecil mudah-mudah. Oh ngaji juga basuh berak, basuh kecil. Ya. Dah kena boleh ngaji kerana ia sakut dengan semaya. Bila berak kecil kita basuh tidak dihukum kata suci pada syarang, kita semaya dalam najis. Bila semaya dalam najis, hukum tak sah. Tengok. Walaupun basuh kecil, basuh berak, ajar juga dalam Islam pasal nak bak semaya nak. We ada molek, we ada sah. Lepas tu setakat ni dulu malam ni, oleh kerana masa pun banyak dah dah. Lama-lama umrah. Apabila datang ke itu, dia takut untuk solat kan. Dia pergi ke masjid dengan lama-lama. Tapi mana yang masuk di masjid pun duduk dalam kawasan masjid di luar. Tapi mana? Kalau dia duduk di kawasan masjid bukan tempat nama masjid tepi sepak jambai, tempat orang biasa, orang tak semaya situ, tak apa dia tak nama masjid. Mesti mana tempat royak ni lah. Kawasan masjid ni walaupun niat masjid tapi bukan tempat orang semaya, bukan tempat masjid bagi. Tu mungkinlah ada kaum-kaum yang mengatakan boleh. Haduk kecil ni atas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni makna cuma sikit, banyak-banyak tempat dia ni. Bab hukum-hukum dia cuma. Bila cuma banyak kata tak boleh. Mungkinlah setengah-setengah ataupun mazhab-mazhab lain boleh. Gitulah. Lepas tu sekarang ni dulu dah malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعل المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة